Dia kata apa riwayat ni setakat ni sikit kan. Lepas tu riwayat ni panjang pula. Ni menunjukkan tak betul. Tak boleh nak pegang. Mana asal nak pegang? Dia kata dia tidak faham. Dia tidak faham. Ini keadaannya serupa dengan orang telefon. Kawan tu gaduh-gaduh nampak dah. Dia mana tahu kawan tu sakit perut nak pergi jam Mungkin dia tak nampak. Jadi kita kena faham sendirilah bila telefon tu kalau orang tu nampak gaduh saja, tidak menjapuk, tidak kecek jugalah, tidak sambut, maknanya dia gaduh lah tu, faham-faham lah. Jadi kalau lah dia itu, kita janganlah kata dia sombong ke dia gitu gini, dia cepat tak ada kecek panjang, sebab kita tak tahu hadiah, kita tak tengok. Begitu juga orang zaman sekarang ni, dia nak kritik hadis, nak kritik sahabat dulu apa kecek tak serupa. Dia tak tengok keadaan tu pada ketika sahabat duduk riwayat hadis tu, dia dalam mana dia sakit perut kok, ataupun dia gaduh dalam perjalanan kok dia lagu mana, mana tahu. Dan cerita ni tidak semesti, tidak syarat kena cerita lengkap penuh. Asalkan dia pernah cerita hak lengkap cukup. Boleh rujuk tempat lain sini aku kan. Sebab itulah yang ulama-ulama ada ni kumpul tepat. Ada hak ringkas, ada hak panjang. Nak rayaknya nak pasti tengok semua. Boleh jadi ketika ni dia rayak ringkas, ketika ni dia senang, dia lega dalam keadaan tidak nak gaduh gapo-gapo. Memang dia ingat molek, boleh jadi belakang. Dia pun rayak. Gitu cara. Perawi-perawi dia rayak mengikut apa yang dia dengar. Itu kaedah penyampaian hadis. Jadi kita kena faham latar belakang dia. Jangan tu kita kata kecek tak serupa. Sekali ni gini rayak, sekali ni gini. Jadi kita nak pegang mana? Tak kena kalau kita menimbulkan kemusykilan gitu. Nabi SAW ditunggu oleh Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Sebab apa? Tawaran hebat kan? Kalau orang boleh bunuh Nabi, boleh hingap Nabi, tawarannya memang besar lah, lumayan. Jadi Suraqah ni bila dia dengar, dalam Bukhari, dalam Muslim pun ada cerita, bila dia dengar ada tawaran tu, dia cepat-cepat pergi cari. Sebab dia perasan daripada cerita tu, gambaran orang tu mana ada ni, kira-kiranya Nabi lah ni. Dia pun pergi, dia turut tu kira-kiranya betul lah. Tapi jauh lagi kuda dia tu pecut, dia pecut. Padahal bukan tempat tanah tu, tanah yang apa kita kata lembut, ataupun tanah yang pasir yang gua, kita kata gua, tidak. Tanah kerak. Tiba-tiba masuk kaki kuda dia tu dalam tanah. Waktu dia pelik tu, masuk kaki kuda, lekat, jatuh dia. Dalam riwayat ni disebut sekali saja, tapi dalam riwayat yang disebut beberapa kali berlaku begitu. Dan akhir sekali, ni rekah cerita lagi, dia minta Nabi SAW supaya berdoa ke dia, jangan jadi gitu lagi. Dia pun berasa dah lah, ni pelik ni, tidak biasa ni. Moga dia orang biasa naik kuda, tidak lagu tu sekali. Bila berlaku gitu, dia rasa ni benda pelik ni. Jadi dia pun minta dengan Nabi, doa lah kepada Allah untuk aku, kata dia. Kalau aku sampai dekat pun, aku tidak akan apa-apa kan. Nabi SAW pun doa. Doa tu mana lepas lah. Lepas lah. Dia pun pergi. Ni rekah cerita yang rekah, cerita yang panjang ada orang lain. Cerita yang panjangnya dia sebut, dia pergi duduk dekat Nabi SAW, minta Nabi SAW tulis surat. Nanti kemudian kalau dia pergi ke Madinah, biarlah dia diberi perlindungan gapo-gapo. Tak apa, tulis surat dah tengah jalan. Dan Nabi SAW kata, bagaimana nanti kalau kamu memakai gelang Kisra. Gelang Kisra tu maknanya kamu pakai pada suatu hari nanti, bagaimana rasanya kamu. Itu peristiwa ni. Lepas tu hak Nabi SAW kata saat ni, zaman saya Umar baru berlaku. Lama selepas pada tu, bila Kisra tu jatuh, Farsi jatuh, askar Islam bawa marilah segala rampasan perang, termasuklah gelang Kisra yang menjadi kebanggaan dia lah, kebanggaan dia yang dia pakai semua. Buat bagi kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tahu hak Nabi kata kepada Suraqah. Suraqah ada pada masa tu. Suraqah ada. Dia kata, angkat tangan kamu.
Dia kata kepada Suraqah, kamu angkat tangan kamu. Dia pun angkatlah tangan dia. Dia ni bulu jenis bulu kuat. Bulu tu. Orang panggil dalam bahasa Arab azab. Azab ni hak bulu kuat tangan. Kita ada bulu juga, kita kata gitu. Tidaklah pada lembak sangat. Dia ni pelik. Angkat tangan. Sayyidina Umar pun pakar gelar itu. Inilah hak Nabi kata dulu. Ni masa dia hak Nabi kata dulu ni. Betul dah lah. Dan kamu berdoa, kamu kata gini, kata Sayyidina Umar, dia kata alhamdulillahilladzi salabahuma Kisra bin Hurmuz wa albasahuma Suraqah al-A'rabi. Kamu kata gitu. Kamu angkat dua tangan tu, Sayyidina Umar pun pakar. Kamu kata gitu. Suraqah pun kata. Terbuktilah apa hak Nabi kata kepada dia dahulu. Lagu mana nanti kalau dua gelang Kisra tu duduk di tangan kamu, mestilah maknanya kamu berasa hebat. Mestilah maknanya Islam, tanda Islam tu makna kuat pada masa tu. Mestilah kamu suka. Bila kamu orang Islam kan, kamu sukalah dengan kemenangan Islam tu. Gitulah kira-kira. Lepas tu lain tu sepatulah juga. Lalu dekat satu orang gembala kambing. Gembala ni biasanya dia bukan tuan dia. Dia hamba abdi gitu je. Tapi buat apa ya Sayyidina Abu Bakar ni mudah minta. Lepas tu Nabi SAW pun minum. Padahal ni kambing orang, hak orang. Boleh ke tidak lagu tu? Kalau nak kira je Nabi SAW ni kan jaga sangat kan diri dia daripada makan benda-benda hak bukan hak sendiri. Kira-kiranya ni syubhat lah. Boleh jadi tuan dia bui, boleh jadi tuan dia tak bui. Tak ada jelas dalam riwayat mana-mana pun yang menyebutkan ini hak orang Islam. Kira-kiranya hak orang kafir lah. Lepas tu macam mana Nabi SAW minum? Mudah je. Sayyidina Abu Bakar pun minta gitu, dan dia pun bui. Macam mana? Jadi jawapan yang paling baik antara sekian banyak jawapan itu, dulu pun kita ada jumpa dah ni sebenarnya, ialah dalam tradisi Arab, kira-kiranya tuan-tuan kambing ni ataupun binatang ni, dia memang bagi kebenaran dah kepada orang bawahan dia. Kalau sekiranya dalam perjalanan, dalam kamu mengembala apa-apa, orang memerlukan, dan sekadar untuk memenuhi keperluan dia yang asas, sekadar itu memang maklum di kalangan mereka, adat mereka dibenarkan, tak kira siapa. Gitu. Oleh kerana sudah maklum dah dalam tradisi dia, maka tak apalah, macam izin lah tu, kira maklum. Ni pun gitu juga. Dengan sebab itu tak apa orang kafir siapa pun, kalau Islam pun kepada orang kafir pun dia akan buat gitu juga. Mana tradisi ni ataupun adat ni, hak orang kafir pun kalau molek, kita boleh pakai, boleh terima pakai. Tidak semesti benda tu diperkenalkan oleh Islam. Kalau orang kafir terima benda tu dan benda tu molek, kita boleh pakai. Mengikut uruf tu, mana kalau berpunca daripada orang kafir pun, mana kita boleh pakai juga. Gitu. Lepas tu hadis Abu Hurairah, Nabi SAW pada malam Isra' tu di Ilya dibawakan dua mangkuk. Satunya berisi arak, satu lagi berisi susu. Kalau kita perhati dalam hadis-hadis ni, cerita susu lah berlakon. Susu. Nabi SAW pun tengok dua tu, dia perhati tengok. Dia pun ambil susu. Jibril pun kata supaya kita baca tadi lah. Nabi SAW pilih susu. Kita kata mungkin muskil tak, apa ya malaikat ni buat mari arak? Tidakkah arak tu haram? Lepas tu buat mari hidang ke Nabi, bapanya benda lagu ni. Pak Nabi tu ibadat tu, perintah Tuhan suruh pergi tu, nak jumpa dengan Tuhan tu, nak mengadap, pergi dalam perjalanan dia tu suci, perjalanan yang suci, tiba-tiba buat mari benda lagu ni bapa. Jawapannya ialah pada ketika tu arak dia tidak haram lagi. Pada ketika Mi'raj ni arak tak haram lagi. Tapi Nabi SAW tak pernah minum arak. Walaupun semasa di Mekah tu